Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua. Hari ini kumpulan kami iaitu saya Kashwina, Sharfah dengan Izzat akan membentangkan sebuah simulasi aktiviti berbicara yang bertemakan Malaysia Madani. Sebelum kami memulakan perbincangan, izinkan saya memperkenalkan secara ringkas tentang konsep Malaysia Madani. Malaysia Madani adalah satu gagasan yang menggabungkan 6 tonggak utama iaitu daya tahan, amanah, disiplin, berani, kasih sayang dan hormat. Keenam-enam elemen ini sangat penting dalam membentuk sebuah komuniti yang progresif, harmonis dan berintegriti. Setiap nilai ini menyumbang kepada pembangunan sebuah negara yang lebih baik dari sudut sosial, ekonomi dan moral. Hari ini, kami akan berkongsi bagaimana setiap tonggak ini boleh diterapkan dalam kehidupan harian rakyat Malaysia sambil menekankan kepentingan kemahiran mendengar dan bertutur dalam aktiviti komunikasi yang efektif. Kami juga akan menggunakan pendekatan interaktif dengan menyentuh aspek penglibatan serta penggunaan teknologi untuk memperkaya pembelajaran. Baiklah, saya akan memulakan dengan tonggak pertama iaitu daya tahan. Daya tahan bermaksud kemampuan seseorang atau sesebuah masyarakat untuk menghadapi cabaran dan dugaan tanpa mudah putus asa. Nilai ini sangat penting terutamanya dalam konteks ekonomi dan sosial di Malaysia. Sebagai contoh, ketika tempoh pandemik COVID-19, kita melihat bagaimana rakyat Malaysia berjaya bangkit dan menyelesaikan diri dengan norma baru. Ramai yang terpaksa bekerja dari rumah, mengurus perniagaan secara dalam talian dan menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah contoh yang jelas tentang daya tahan yang kita semua perlu terapkan dalam kehidupan seharian. Adakah kalian rasa seronok ketika belajar di rumah? Tidak. Saya kurang meminati pembelajaran dari rumah kerana pembelajaran yang disampaikan amat sukar untuk difahami oleh sesetengah orang, terutamanya saya. Selain itu, maklumat yang disampaikan juga kurang jelas iaitu akan menyebabkan berlaku kekeliruan semasa proses pembelajaran. Selain itu, semasa zaman pandemik COVID-19 merupakan zaman yang mencabar bagi saya kerana kita terpaksa berhadapan dengan penyakit yang dapat membawa maut serta ramai ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita yang kehilangan kerja yang menyebabkan kewangan mereka dibatasi secara mendadak. Betul. Jadi, dalam konteks bahasa Melayu, daya tahan sangat penting untuk memastikan bahasa ini terus digunakan dan dikembangkan. Kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik adalah salah satu cara kita boleh memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan meskipun terdapat cabaran globalisasi dan penggunaan bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Baiklah, seterusnya saya akan menyampaikan atau membincangkan tentang tonggak yang kedua iaitu amanah. Amanah ini merujuk kepada kepercayaan dan tanggungjawab yang harus dijaga dengan baik. Dalam masyarakat, amanah sangat penting dalam membina kepercayaan antara individu dan dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, dalam sektor perkhidmatan awam, pegawai kerajaan perlu bertanggungjawab dan melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan berintegriti. Begitu juga dalam kehidupan harian, kita perlu menjaga amanah yang diberikan kepada kita sama ada dalam bentuk tugas kerja, kepercayaan rakan atau dalam pengurusan wang. Bolehkah saya tahu, adakah kamu semua pernah memegang amanah yang diberikan? Ya, ada. saya pernah diberikan amanah untuk memegang sejumlah wang pelajar di dalam kelas. Baiklah Kasbina, adakah anda juga pernah? Ya, saya juga pernah. Saya diberi amanah untuk menjadi seorang ekskul disiplin dalam lembaga pengawas sekolah.
Okey, jadi dapat kita lihat dalam aspek bahasa Melayu, amanah terletak pada diri kita semua untuk memastikan bahasa ini terus dijaga dan dikembangkan. Kita bertanggungjawab untuk bertutur dengan jelas dan sopan serta menghormati bahasa sebagai salah satu warisan budaya Malaysia. Penggunaan nada yang sesuai dalam berbicara juga adalah tanda bahawa kita menghargai amanah ini. Seperti yang kita lihat, bahasa Malaysia merupakan salah satu cara untuk kita mencerminkan diri kita sebagai warga negara Malaysia sekaligus merupakan amanah yang perlu kita jaga dan kita hormati daripada segi penggunaan atau perkataan yang kita gunakan dalam mengucapkan sesuatu perkataan. Selain itu, bahasa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan maklumat. Oleh itu, perlu amanah dalam menyampaikan maklumat dengan teliti serta jelas agar dapat difahami oleh orang lain. Okey. Betul. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan tonggak yang ketiga iaitu disiplin. Disiplin adalah kunci kepada kejayaan dalam apa jua bidang. Ia bukan hanya melibatkan ketepatan masa tetapi juga kemampuan untuk mengikuti peraturan dan standard yang telah ditetapkan. Di sekolah, contohnya, para pelajar diajar untuk mematuhi peraturan dan mengikut jadual pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Ini membantu membentuk individu yang bertanggungjawab dan berwibawa. Dalam kehidupan profesional, disiplin memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran kerja dan kejayaan jangka panjang. Adakah kalian berasa bahawa disiplin merupakan satu perkara yang penting bagi seorang pelajar? Saya rasa disiplin merupakan satu perkara yang amat penting bagi seseorang pelajar kerana disiplin juga membentuk jati diri seseorang serta dapat memunculkan imej yang positif dalam pemikiran orang lain agar dia dapat menilai bahawa seseorang itu kerap melakukan kebaikan ataupun keburukan dari segi kedisiplinannya. Betul. Saya juga berpendapat yang sama. Baiklah, terima kasih atas pandangan kalian. Dalam komunikasi pula, disiplin bermaksud kita harus memastikan setiap kali kita berbicara, mesej yang disampaikan adalah jelas, teratur dan sesuai dengan audiens. Sebagai contoh, ketika memberi ucapan, kita perlu mengatur nada suara, penggunaan perkataan dan sebutan yang betul untuk memastikan mesej yang disampaikan mudah difahami oleh audiens yang mendengarinya. Sekarang saya akan menerangkan tentang tonggak keempat iaitu berani. Keberanian tidak semestinya bermaksud berani secara fizikal sahaja. Ia juga merujuk kepada keberanian untuk menyatakan pendapat, mempertahankan kebenaran dan menghadapi risiko dalam mencapai matlamat kita. Sebagai contoh, kita boleh melihat ramai aktivis sosial di Malaysia berani untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai isu-isu yang menjejaskan rakyat. Walaupun mereka mungkin berdepan dengan kritikan atau halangan. Keberanian ini penting untuk memacu perubahan positif dalam masyarakat. Dalam aspek bahasa, kita juga perlu berani untuk menggunakan bahasa Melayu dengan bangga, terutamanya dalam situasi formal dan profesional. Kadang-kadang, ada yang lebih selesa menggunakan bahasa asing, tetapi sebagai rakyat Malaysia, kita harus berani mengutamakan bahasa kebangsaan dalam komunikasi kita. Izzat, bolehkah kamu terangkan kepada kami tentang tonggak kelima? Baiklah Syarfah. Bagi tonggak yang kelima pula ialah kasih sayang. Kasih sayang bermaksud keprihatinan dan empati terhadap orang lain. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, kasih sayang adalah asas kepada keharmonian dan perpaduan. Sebagai contoh, kita sering mendengar tentang semangat kejiranan di mana rakyat Malaysia dari pelbagai kaum saling membantu satu sama lain tanpa mengira perbezaan kaum, agama, kepercayaan atau latar belakang. Kasih sayang inilah yang membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan progresif. Baiklah Kasbina, apakah makna bagi kamu
apakah makna kasih sayang serta perpaduan bagi kamu? Baiklah, bagi saya perpaduan melibatkan sikap saling menghormati dan memahami antara satu sama lain, manakala kasih sayang pula mencerminkan empati dan keprihatinan terhadap orang lain tanpa mengira perbezaan. Okey, adakah Sharfa dapat memberikan pendapat yang lain? Saya juga berpendapat yang sama dengan Kazmina. Okey, baiklah. Jadi saya akan teruskan. Dalam komunikasi, kasih sayang ditunjukkan melalui keprihatinan kita terhadap pendengar, iaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan, nada yang lembut dan mengelakkan kata-kata yang menyakitkan hati, merupakan tanda kita menghargai orang lain dan berusaha membina hubungan yang baik. Jadi yang kita boleh lihat daripada tonggak yang kelima, kasih sayang dapat mengelakkan kita daripada berlaku sebarang perselisihan faham dengan pihak yang lain. Selain itu, kasih sayang juga dapat digunakan untuk menjalinkan hubungan yang lebih mesra, terutama bagi kita rakyat di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, agar tidak berlaku salah faham antara satu sama lain. Okey. Akhir sekali kita akan membincangkan tentang tonggak keenam iaitu hormat. Hormat adalah asas kepada interaksi sosial yang baik. Ia merangkumi hormat kepada individu, masyarakat, budaya dan juga bahasa. Sebagai contoh dalam majlis formal, kita diajar untuk memberi salam, menggunakan gelaran yang sesuai dan menghormati peraturan yang telah ditetapkan. Hormat kepada bahasa bermaksud kita tidak hanya menggunakan bahasa Melayu dengan betul, tetapi juga menghargai kepelbagaian dialek dan bahasa lain yang ada di Malaysia. Dalam komunikasi, hormat boleh ditunjukkan melalui penggunaan bahasa yang baik dan menjaga tata tertib ketika berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, kita perlu mengelakkan nada suara yang kasar atau perkataan yang menghina, terutamanya ketika berbicara dengan golongan yang lebih tua ataupun dalam situasi yang lebih formal. Baiklah, sebagai kesimpulan, Malaysia Madani adalah satu konsep yang menggabungkan nilai-nilai murni yang dapat membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, progresif dan berintegriti. Setiap tonggak yang kita bincangkan iaitu daya tahan, amanah, disiplin, berani, kasih sayang dan hormat adalah asas yang kokoh dalam membina negara kita. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian serta menggunakan kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik, kita dapat memainkan peranan dalam memperkukuh perpaduan dan kemajuan negara. Kami harap pembentangan ini telah memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana Malaysia Madani boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.